السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Al-Muhtaram, saya hormati lagi saya muliakan Fadil Tuan Nazir Masjid Baitul Mahabbah Seksyen 27. Seterusnya Tuan Haji Nazri selaku Timbalan Nazir Masjid Baitul Mahabbah. Seterusnya barisan pegawai, barisan pentadbir, barisan kepengurusan, para imam, para bilal, para syiah. Seterusnya para tok guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin serta muslimat jemaah Baitul Mahabbah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertama dia dapat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Azza wa Jalla. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada malam yang terakhir bulan Syawal. Kerana kita perasan kita anggap 29. Tapi kalau kita lihat balik tuan-tuan, edisi kemas kini kalender takwim, kalender yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana kita mempunyai 30 Syawal. Jadi bermakna esok hari terakhir Syawal dan esok jugalah peluang terakhir bagi yang nak lengkapkan puasa 6. Dan sekiranya di antara kita ada yang tidak cukup, bermakna mungkin baru 4 hari, jadi esok hari kelima, ataupun baru nak mula esok, contohlah kan, mungkin anak-anak kita lah. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang, buat sahaja. Kerana walaupun tidaklah dapat kelebihan puasa 6, tapi pasti akan ada ganjaran kerana kita berpuasa. Itu pasti tuan-tuan, walaupun tak akan sama, tetapi usaha itu ada. Berbanding kalau kita gunakan alasan, saya tak cukup puasa 6 Ustaz, saya tak puasa lah. Jadi itu hanya alasan. Jadi orang yang suka berikan alasan ni, dia tunggu masa nak terima balasan. Itu terima saya lah. Jadi tuan-tuan, sebaik-baik tidaklah perlu untuk kita berikan alasan. Buatlah sedaya mampu yang kita boleh untuk beramal. Mudah-mudahan kita ikhlas kerana Allah dan Allah Azza wa Jalla terima. Dan bahagian dah lengkap, jangan juga berikan alasan. Saya dah lengkap Ustaz, tak puasa lah. Mana tahu tuan-tuan puasa 6 tu ada yang tercacat celung, terkurang, atau apa-apalah ke
kata kecuaian kita buat, maka selagi mana ada peluang, perbanyakkanlah amalan sunat. Jadi tuan-tuan nak menyeru kepada semua lah. Jadi kalau boleh, esok kita cubalah berpuasa. Bagi yang dah selesai ke, bagi yang belum ke, bagi yang memang takkan selesai ke, puasa sahajalah. Dan kita teruskan ibadah-ibadah yang kita buat sepanjang Ramadan dalam bulan-bulan yang berikut. Termasuklah semua amalan yang kita buat pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah, insya-Allah. Amin. Sidang muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Pertama sekali tuan-tuan, sebelum kita mulakan pengajian ini, saya nak ucapkan syabas dan juga tahniah kepada pihak pengurusan Masjid Baitul Mahabah, kerana inilah masjid yang pertama yang mana bila saya berikan kata excuse, biasa tuan-tuan saya bawa laptop untuk pengajian berkuliah ni, macam-macam lah kata reaction oleh pihak Masjid Nasrah. Ini bukan kata tuan-tuan, cuma nak cerita dengan tuan-tuan. Jadi biasanya kalau saya kata saya tak dapat nak bawa laptop, jadi boleh tak pihak masjid sediakan? Tak pernah lagi lah tuan-tuan, setakat yang saya dah berkuliah 3 tahun ni, tak pernah lagi lah yang masjid atau musyawarah dia kata kami sediakan. Mesti dia kata tak apalah ustaz, bawa minum je. Padahal boleh disediakan, tapi kita anggap husnuzon lah, kita sangka baik. Tapi ikutkan pada logik, boleh disediakan tuan-tuan. Kalau kata ada usaha sedikit, mesti dia akan jumpa. Paling tidak dia akan sediakan laptop masjid, ataupun pinjam laptop sesiapa. Jadi kita nak kata apa, usaha nak mendapatkan ilmu tu kita kata adalah kesungguhan. Jadi inilah masjid pertama tuan-tuan, jujur dicakap, masjid pertama yang bila saya kata tak boleh bawa dan pihak masjid sediakan. Jadi sebenarnya terharu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lakukan ini semua Allah Azza wa Jalla berkati dan memberikan satu ganjaran yang selayak-layaknya. Mudah-mudahan berterusan insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan, saya kongsi sikitlah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan pengajian ini sebenarnya kuliah pertama berkenaan 100 sunnah. Walaupun sebelum ni saya pernah hadir tapi tazkirah Ramadan. Jadi itu saya bawakan sunnah dalam Ramadan. Jadi inilah judul kali kuliah berkenaan 100 sunnah. InsyaAllah kita akan buat bersih. Kalau tuan-tuan nak tahu, di sekitar sini lah antara masjid yang buat kuliah bulanan Surah Ad-Din, di bawah Masjid Al-Munawwarah. Sama session begitu juga kan. Kemudian Masjid Al-Munawwarah pun ada jemput juga, cuma dia tak ada slot bulanan. Dia bila ada slot dia akan panggil. Macam kalau bulan ambil cuti subuh, cuti keputeraan agung hari Isnin pun dijemput tuan-tuan. Jadi yang lain itu je lah. Kalau sekitar sini itulah yang lain itu mungkin di belah Ampang, itu yang banyak tuan-tuan. Jadi kitab ni sedikit pengenalan, di mana tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni di media sosial. Biasa kita kata kedai buku, tapi sebab kitab ni dah lama, tahun 2012 terbit. Jadi sekarang ni nak dapatkan di kedai buku ni memang sangat bumi. Kalau jumpa tu rezeki tuan-tuan lah. Tapi setakat yang saya survey memang tak jumpa lagi. Jadi nak dapatkan di Shopee, antaranya Shopee ataupun Lazada. Dan kitab ni pada mula-mula terbit ni lah versi dia. Jadi sekarang ni versi warna hijau, yang edisi dia kemas ni. Dan harga pun dah kemas ni tuan-tuan. Masa tu murah sikit lah kan. Yang ni dia dah update lah sikit, dia dah upgrade sikit tuan-tuan. Jadi insyaAllah berapa banyak yang kita keluarkan lillahi ta'ala pasti akan dibalas. Jadi kata mahal pun berbaloi lah. Jadi saya kira ni RM40. Kalau kita dapat diskaun tu lebih murah. Jadi tuan-tuan boleh beli kitab sendiri. Dan saya kira kitab ni sangat bermanfaat. Sebab apa? Dia ada 100 sunnah, bukan sekadar diletakkan hadis, tapi diletakkan sekali syarahan oleh ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i. Dan kadang-kadang ada sunnah yang diletakkan 2-3 kalam. Maknanya bukan satu ulama kita ambil, tapi ada 2-3 kalam ulama dalam memberikan penerangan mereka. Dan semuanya bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi nak kata tuan-tuan sangat bermanfaat. Kalau kita baca sendiri pun kita boleh faham. Tapi sebaik-baik kita berguru supaya kita dapat amalkan sunnah dengan setepatnya. Sebab tak semua yang kita baca tu, apa yang kita faham, itulah sunnah. Tak semestinya tuan-tuan. Ada yang kita baca lain, yang kita faham lain, tapi sebenarnya sunnah yang lain. Jadi kita sebaik-baik kita belajar berilmu, lagi-lagi ilmu agama, kena berguru supaya kita dapat amalkan ilmu tu dengan sebaiknya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita lihat pada malam ini
Jadi sebelum tu nak ta'aruf tak payahlah kot dah. Kita dah lambat ya. Kita terus kita kot insya-Allah. Ta'aruf tuan-tuan boleh tengok lah, saya pun dah letakkan nama kan. Itu tak boleh lihat lah. Itulah ta'aruf ni tuan-tuan. Baik, jadi insya-Allah kita mulakan pada mukadimah kita pada 5 sunnah yang terpilih dalam kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Jadi tuan-tuan dipersilakan kalau nak snap gambar ke apa, nak share dalam media sosial ke, amatlah dilalu-lalukan. Itulah tujuan saya buat slide tuan-tuan. Sebenarnya slide ni saya buat sendiri. Ada satu slide yang nak buat tuan-tuan, tengok senang lah kan, kita tekan enter je. Tapi nak buat itu, boleh kata paling kurang pun setengah jam lah. Sebab nak tarik balik, dia nak tarik balik, dia nak susun balik, dia nak ambil hadisnya. Jadi ini memang makan masa tuan-tuan. Jadi tak apa, kita buat lillahi ta'ala, memudahkan tuan-tuan dan dapat tahu untuk tuan-tuan amal, tuan-tuan sebar pada orang. Jadi itu kita punya insya-Allah. Baik, kita mulakan tuan-tuan sunnah pertama. Ni saya pilih secara rawak, di mana ada 5 lah sunnah dulu sebagai permulaan, mewakili 5 bab. Jadi insya-Allah lepas tu kita akan lihat secara bersih. Sebab ni biasa saya bawa jemputan. Jemputan ni saya bawa 5 dulu sebagai pengenalan. Biasa kalau yang pengenalan ni, kalau mereka suka, mereka rasa nak sambung, mereka sambung. Yang sangat alhamdulillah lah, kebanyakannya sambung. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jadi sunnah pertama ni tuan-tuan berkenaan azan. Satu sunnah berkenaan azan. Qala al-mu'allifah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulubiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah pertama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mendengar azan, tirulah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian berselawatlah kamu kepadaku. Kerana siapa sahaja yang berselawat untukku sekali, maka Allah membalas selawat baginya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah bagiku, kerana ia adalah kedudukanku di syurga yang tak layak selain bagi hamba Allah. Dan aku mengharap menjadi pemiliknya. Barang siapa yang meminta wasilah bagiku, maka dia akan beroleh syafaatku." Riwayat Abu Daud 523, hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan, tujuan apa saya letakkan nombor hadis di bawah? Pertama, untuk kita tahu apa nombor rujukan, sekadar maklumat. Yang kedua, tuan-tuan boleh semak sendiri dalam Google. Tak perlu beli kitab tuan-tuan. Sekarang sebuka hujung jari kan. Jadi tuan-tuan boleh tulis sendiri. Tulis dia Abu Daud 523. Walaupun tak tulis hadis, riwayat pun tak apa, dia akan keluar. Yang mana ada beberapa website. Jadi tuan-tuan boleh lihat sendirilah, nak membezakan website mana kita berkenan. Jadi diletakkan hadis, matan hadis, ada website yang diletakkan sekali syarahan oleh ulama. Tapi tuan-tuan, setakat yang saya tengok lah, mungkin kita lihat sekali imbas ni dia jadi mata berpinau sikit lah. Sebab apa, semuanya bahasa Arab. Jadi tuan-tuan kalau ada aplikasi Google Translate automatik tu, kita boleh translate sendiri lah. Tapi lebih selamat kita tanya kepada mereka yang kita expert bahasa Arab, yang boleh berbahasa Arab. Kita minta dia terjemah kepada kita. Kadang-kadang tasik ni faham tuan-tuan, robot kan. Jadi kadang-kadang dia tasik lain, yang sepatutnya lain. Jadi masalah juga. Jadi tuan-tuan boleh untuk jadikan sebagai rujukan. Itu tujuan saya letakkan nombor hadis tuan-tuan. Ini khusus bagi kita supaya kita dapat beramal dengan yakin. Kadang-kadang kita dengar hadis, tapi kita tak tahu apa status hadis. Yang kita paling risau kalau hadis itu palsu. Macam baru-baru pun tuan-tuan ada sebar dalam Facebook berkenaan dosa setiap dosa meninggalkan solat. Dosa setiap solat kita tinggalkan itu ada khusus-khusus. Dulu kan pernah sebar dalam poster. Jadi sekarang ni masih lagi orang sebarkan tuan-tuan. Bila mana kita tegur, kita kata dia hadis palsu, bukannya dhaif, palsu. Jadi dia hentam kita balik. Dan orang-orang yang komen yang lain pun dia kata apa, tak apa, kita ambil penting lah benda ni. Dia nak backup lah. Sedangkan kita kata ni hadis palsu. Jadi janganlah kata ini Nabi kata. Itu kita punya tujuan. Sebabkan tuan-tuan, kalau kita kata sesuatu yang Nabi tak kata, kan benda tu namanya berdusta atas nama Nabi. Dan kita pun dah biasa dengar lah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka sediakanlah tempatnya dalam api neraka. Jadi sebenarnya benda ini penting. Tapi setengah orang dia ambil remeh. Jadi sebab itulah sebaik-baik kita dengar satu hadis, kita kena ada mindset untuk tahu apa hadisnya dalam kitab mana.
bukan kata nak tanya dalil apa pun, cuma kita nak kena yakin bila kita amal. Kalau tak tuan-tuan, siapa-siapa boleh bawa hadis, siapa-siapa pun kita boleh amal, kita boleh yakin begitu sahaja. Sedangkan Islam tertegak dengan dalil, bukan sekadar kita taksub dengan seseorang. Jadi itu kita kena hati-hati tuan-tuan. Kita sebagai penuntut ilmu kena sentiasa celik benda macam ni. Tak boleh kita kata siapa semua benda baik kita boleh buat. Tidak tuan-tuan, mesti perlu didasarkan dengan dalil nakli dan juga akli. Begitu tuan-tuan. Baik, jadi berkenaan sunnah ni, di mana kalau kita lihat dalam konteks azan, dalam hadis ni disebutkan 3 perintah Nabi SAW, di mana 3-3 ni hukum dia sunnah. Bila sebut perintah, dia tak semestinya wajib. Dia ada sunnah, ada yang wajib. Sama juga larangan, dia tak semestinya haram, dia makruh ataupun haram. Sebab itu kita kena clearkan. Kalau orang sebut ni Allah larang, kena sebut, kena clearkan juga larang tu larang apa, haram ke makruh. Supaya kita tahu di situ apa hukum sebenar. Sama juga Allah menyuruh. Kalau Allah menyuruh, kena clearkan tuan-tuan, adakah hukum dia sunat ataupun hukum dia wajib. Jadi dia beza di situ tuan-tuan. Sebab itu perintah dan juga larangan ini kita kena clearkan apa hukum dia. Dalam hadis ini semua dia perintah sunat, bukan wajib. Tapi mudah fahamnya, yang buat tu dapatlah kelebihan, yang tak buat tak dapat apa-apa tuan-tuan. Seboleh-boleh kita buat, sebab ni benda yang remeh. Kita boleh semua membincangkan benda-benda yang remeh, bukan sunnah-sunnah yang susah tuan-tuan. Tak, dia bincang benda-benda yang remeh kita boleh buat sebagai seorang umat Nabi SAW. Jadi apakah perintah dia tuan-tuan? Pertama, Nabi suruh kita menjawab azan. Saya kira tak perlu bincang pun tak apa, kita pun dah tahu. Kita hanya ulang semua lafaz, kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Baik, ini saya kira tak ada masalah. Yang kedua, Nabi menyuruh kita untuk berselawat. Bermakna lepas habis jawab azan, yang kalimah terakhir la ilaha illallah, kita berselawat ke atas Nabi SAW. Apakah lafaz selawat tuan-tuan? Paling kurang kita sebut sallallahu ala Muhammad. Bermakna ada perkataan sallallahu, ada perkataan Allah, ada perkataan Muhammad. Ataupun kita ubah sikit, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Sama je, Allah salli Muhammad. Ini yang tadi ringkas. Sekiranya tuan-tuan nak panjangkan sedikit, seperti saya bagi contoh di slide ini, pun tidak ada masalah. Sebab apa? Tidak ada khusus yang Nabi sebut. Kecuali kalau Nabi kata sallu alayya sallallahu ala Muhammad, contoh Nabi kata selawatlah kepadaku dengan lafaz sallallahu ala Muhammad, maka di situ afdal kita baca yang tu. Tapi sebab Nabi tak sebut, Nabi kata umum, sallu alayya, summa sallu alayya. Lepas dah jawab azan, summa sallu alayya, kemudian kamu selawatlah kepadaku, maka di situ ada keluasan. Sebab itu kita boleh lafazkan ataupun amalkan apa saja selawat yang warid, yang boleh kita amal. Bahkan kita nak baca selawat Ibrahimiyah dalam solat pun tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sampai habis kan, fil alamin innaka majid, pun tak ada masalah. Pun kita boleh tuan-tuan. Ataupun nak lagi hebat, tuan-tuan nak bernasyid selawat tafridiyah, selawat ala Nabi, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan kena nasyid seseorang lah. Orang semua dah pun nak solat sunat dah ni, kita tak habis-habis nasyid lagi, doa pun tak baca lagi tuan-tuan. Dan yang kata boleh kita amal, cuma diikut pada keadaan tu kurang sesuai lah. Tapi boleh kita amal. Yang penting selawat tuan-tuan. Paling ringkas pun, paling malas pun sebut lah sallallahu ala Muhammad, paling malas. Ataupun nak sebut macam ni pun boleh. Saya letakkan tuan-tuan Muhammadur Rasulullah, sebab saya kira lebih mudah. Dia ada kesinambungan kat situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi saya lebih mudah lah. Terpulang pada tuan-tuan, yang penting selawat. Nak tambah lagi selawat, kita buat macam tahlil pun tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, pun tidak ada masalah. Yang penting ada selawat. Perkataan selawat tu salli ke salam dah cukup lah. Nanti dianggap sebagai dah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita baca doa tuan-tuan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampailah ke akhir doa. Sekiranya tuan-tuan baca selawat selepas doa, pahala tu insya-Allah dapat. Cuma ketepatan tak tepat. Ini kurang tepat lah. Bukan tak tepat, kurang tepat. Sebab kedudukan tu Nabi dah susun. Mula-mula jawab azan, summa sallu alayya, selawat dulu, barulah kita baca doa. Jadi Nabi dah susunkan. Maka itu yang paling terbaik. Kalau kita ubah sedikit pun tuan-tuan, dia bukan salah.
Bukan kata apa masalah ke dosa bagi mentah lah di benda sunat. Tapi ketepatan, kesempurnaan tu dia kurang sikit. Dia kurang sikit tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kalau bagi pilihan nak yang sempurna ke nak lebih sempurna, mesti kita nak lebih sempurna. Jadi sebab itu tuan-tuan, susunan ni macam ni. Kalau tersilap tak apalah. Tapi kalau kita kata tak juga biasakan macam tu, nak selawat pada hujung juga. Jadi sebaik-baik kita ubah. Sebab itu bukan yang Nabi suruh, yang setepatnya. Jadi tuan-tuan, sebut dulu apa, jawab dulu azan, selawat yang kedua, barulah kita baca doa azan. Jadi saya kira mungkin kita dah biasa dengar lah. Bagi tuan-tuan yang baru dengar, boleh kita amal. Bagi yang dah dengar, ambil sebagai peringatan, tazkirah. Mudah-mudahan. Baik, jadi ini sunnah yang pertama tuan-tuan, selesai. Kita bincang ringkas je tuan-tuan, tak bincang panjang-panjang. Kita lihat pada sunnah yang kedua, berkenaan wudu. Satu sunnah berkenaan wudu, iaitu berkumur dan membasuh hidung. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau menuangkan air dari bekas kedua tangannya, lalu beliau membasuh keduanya. Kemudian beliau membasuh atau berkumur dan membasuh hidung dengan menggunakan satu tapak tangan, dan beliau lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, beginilah cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari 191, hadis yang sahih. Baik, dalam hadis ini tuan-tuan, apa yang ulama bincangkan? Seperti kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sebut Imam Ibn Hajar, tuan-tuan kita tahu Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kedua-dua imam inilah yang menjadi rujukan yang paling utama dalam mazhab kita. Kalau tuan-tuan buka dalam artikel pejabat mufti wilayah, memang tuan-tuan akan perasan, boleh kata hampir semua artikel tu mesti letak, dia tak lengkap daripada dua nama tadi. Dia tak ada Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Kalau tak ada Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi. Ataupun ada yang dua-dua sekali. Sebab mereka lah ulama' mutaakhir yang banyak kita nampalkan kalam mereka, yang bermazhab Asy-Syafi'i. Dan tuan-tuan, apa kata Imam Ibn Hajar? Disebut dalam kitab Fathul Bari, di mana ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i bersepakat menyebutkan bahawa menggabungkan perbuatan kumur dan membasuh hidung merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna gabung tuan-tuan? Kita bincang satu persatu. Pertama sekali dalam wudu, di mana kita akan memulakan dengan basuh kedua belah tangan. Membasuh kedua belah tangan sampai ke pergelangan ini bukan sekadar adat, tapi ia sunnah. Sebab setengah orang tak tahu kalau kita tanya dengan dia, kenapa encik mulakan, ataupun kita kata kenapa abang mulakan basuh tangan pada wudu ni sampai pergelang tadi. Biasa jawapan dia apa tuan-tuan? Dia kata, biasalah saya tengok orang lain buat, saya buat macam ni lah. Ataupun lagi satu dia kata, inilah yang kami dah biasa buat. Pertama tadi dia tengok orang, yang kedua ni memang dia biasa buat macam tu. Jadi sebenarnya jawapan itu betul juga. Tapi sebenarnya kebiasaan itu bukan sekadar adat, bukan suka-suka kita buat, tapi sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Kenapa saya sebut tuan-tuan? Sebab beza bagi orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Ada perbezaan. Orang yang beramal dengan ilmu, dia akan yakin amalan dia itu dia akan buat yang terbaik. Maknanya dia ada keyakinan di situ. Kan dalam kaedah fiqh ada tuan-tuan, al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin ni penting dalam beribadah. Jadi kalau kita nak yakin dalam beribadah kita, dalam agama ni tuan-tuan, mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kita boleh kata yakin? Sebab kita tak tahu pun, tapi kita kata yakin. Itu bahaya tuan-tuan. Dia boleh bawa kepada fahaman yang menyimpang daripada Islam. Jadi kita nak yakin mesti kena berpandukan kepada ajaran dalam agama Islam, bermakna ilmu lah. Jadi orang nak yakin bila dia amal, mesti dia kena berilmu. Sebab itu bila kita sebut orang yang beramal dengan ilmu, dia yakin. Tapi kalau orang yang beramal tanpa ilmu, dia tak tahu sebab apa dia amal, maka di situ kita khawatir kalau dia amal amalan itu bukan dalam Islam, macam mana? Kalau dia amal amalan itu diharamkan dalam Islam, macam mana tuan-tuan? Saya bagi contoh, dia punya analogi lah. Kita kata puasa. Secara umum kita kata puasa ni baguslah puasa. Kalau contohlah saya bagi situasi tuan-tuan, kita kata kita nak puasa pada 1 Syawal. Logik akal kita lah, kita akan anggap macam mana? Kalau logik saja, baguslah
apa Tuan Haji puasa pada 1 Syawal, kami semua ni berdosa makan. Contohlah kalau akal kita kata kan, kami semua makan tak malu ni. Puasa Ramadan pun kita tunggu nak bila nak habis Ramadan. 1 Syawal ni terus kita lahap macam-macam. Dan kenyang pun kita makan lagi, tambah lagi. Pergi buang air, tambah lagi. Contoh kan. Jadi kita puji pula orang yang puasa pada 1 Syawal. Ada orang yang puasa ni pun dia memang tak tahu lah, dia jahil dia. Dia tak tahu. Jadi dia kata, itulah contohilah macam aku ni pada terbaik. Contoh lah. Dahlah dia buat benda dosa. Lepas tu siap bangga lagi. Sebab apa tuan-tuan benda ni berlaku? Sebab benda ni bila dia boleh berlaku sekiranya kita tak ada ilmu bila kita amal. Logik akal dia tuan-tuan memang tak boleh pakai. Bagi benda tu sangat baik. Sebab logik kita ni banyak benda kita akan anggap benda tu baik. Tapi bila lihat balik dari sudut apa yang susun dalam Islam, belum tentu lagi tuan-tuan. Bahkan boleh jadi benda tu haram. Macam tadi itulah puasa pada 1 Syawal. Kita anggap benda tu baik, kita lebih bagus daripada orang. Tapi sebenarnya itu merupakan larangan. Sebab hari pertama mesti kita kena raya. Diwajibkan kita raya. Maksudnya tak boleh puasa. Tak makan minum pun tak apa, jangan niat puasa. Begitu. Paling kurang pula kalau kata tak nak makan minum tak apa, jangan niat puasa. Kalau niat puasa, berdosa tuan-tuan hukum dia. Sebab apa? Larangan. Haram, bukan makruh. Haram. Sebab itu tuan-tuan kita kena amal. Bila nak yakin, kena ilmu. Kalau orang yang amal tanpa ilmu tapi dia yakin, itu sangat bahaya. Sebab apa? Mudahlah dia kena tipu dengan syaitan nanti. Sebab itu tuan-tuan kita kena sentiasalah menampakkan ilmu. Maka tuan-tuan dia sama-sama kita, saya pun sekali tuan-tuan masih lagi belajar juga. Jadi begitulah sampailah ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan khususkan ilmu agama. Baik tuan-tuan. Jadi dalam bab sunnah ni, dalam sunnah ni pertama kita tahu basuh kedua belah tangan sunnah. Yang kedua, berkumur dan basuh hidung ni disebut sebagai gabu. Gabu ni bagaimana? Sebagai contoh keadaan, kita menadah air menggunakan tangan kanan sahaja. Biasa kita buat dua, tak salah tuan-tuan. Tapi yang sunnah dia menggunakan tangan kanan sahaja. Tangan kanan kita tadah air, kita masukkan ke dalam mulut nak berkumur, tinggalkan air sedikit dan kita basuh hidung kita. Itu makna gabu. Kita sekali tadah, sekali tadah, kita masuk dalam mulut nak kumur, basuh hidung sekali. Gunakan air yang sama. Mungkin logik kalau kita kata sikit ni ustaz, mana cukup? Itu logik sebab kita dah biasa guna banyak. Ini khususlah bagi setengah orang. Mereka anggap benda tu sikit, tapi itulah yang terbaik tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita nak berkumur, dia tak memerlukan kepada banyak air. Dia kena memerlukan kepada air yang cukup. Kalau banyak tuan-tuan, dia sebenarnya kurang berkesan. Kita nak berkumur, kuman ke atau kotoran ke, dia tak akan bergerak sangat. Sebab air terlalu penuh, overload. Tapi kalau air dia kurang, maknanya optimum, dia cukup, maka dia akan bergerak. Dan bila bergerak, dia akan berkesan. Dan tuan-tuan boleh cross check lah dengan doktor sendiri. Benda ni kalau daripada sudut doktor gigi tuan-tuan boleh check sendiri. Di mana sebenarnya itu kaedah dia tak boleh banyak sangat sebab dia tak akan bergerak. Jadi kita nak bergerak baru dia boleh menyingkirkan kuman ke kotor. Jadi sebenarnya sunnah ni dia dah terbaik. Dan begitu juga kita gabungkan dengan basuh hidung. Kerana hidung pun tak memerlukan banyak air. Dia hanya sedikit untuk membersihkan luar dan dalam. Jadi sebab itu tuan-tuan, sunnah ni memang terbaik. Memang cara terbaik, hikmah ni memang kalau kita kaji banyak macam-macam kelebihan tuan-tuan. Padahal Nabi tidaklah mempelajari sains secara khusus. Tapi nak kata setiap sunnah Nabi pasti ada kelebihan, pasti ada hikmah. Cuma kita yang kena kaji dengan dalam. Baik tuan-tuan, jadi ini kaedah dia. Bagi yang buat dua tangan, tak ada masalah. Nak teruskan pun tak ada masalah. Cuma saya yang sebutkan tadi lah, dari sudut kesempurnaan, maka sunnah Nabi dah terbaik. Sebab kita nak jadikan ikutan siapa tuan-tuan, sudah pasti Nabi SAW. Ikutan dalam Islam yang paling terbaik, kata role model. Jadi sebab itu sunnah ni lebih terbaik. Tapi baik yang rasa nak buat dua tangan, bahkan tak nak kumur, tak nak basuh hidung pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baik begitulah kaedah. Sekali tak ada masuk dalam mulut nak berkumur, biarkan air sedikit, kita basuh hidung sekali. Jadi kita ulanglah perkara ini sebanyak 3 kali tuan-tuan. Jadi ini sunnah Nabi SAW berkenaan, satu sunnah berkenaan wudu. Baik, selesai. Khalas, kita masuk pada sunnah yang ketiga. Ini berkenaan solat. Dia ada terclash sikit tuan-tuan, tapi kita boleh agaklah meletakkan tapak tangan kiri pada lutut ketika tasyahud ataupun tahiyat. Baik, kita lihat apakah hadis dia. Hadis dalam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Beliau berkata apabila Rasulullah SAW duduk untuk berdoa, yang di tahiyat ataupun tasyahud, baginda meletakkan tangan kanannya di lutut kanan dan mengangkat jari yang mengikuti ibu jari, bermakna jari telunjuk macam biasa kita amal. Dan tangan kiri baginda berada di lutut kirinya dan dipanjangkannya. Riwayat At-Tirmizi 294, hadis yang sahih. Baik, dalam hadis ini tuan-tuan, kalau kita nukilkan kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebut dalam kitab Al-Minhaj, ulama dalam mazhab Syafi'i bersepakat menyebutkan bahawa perbuatan menggenggam tangan kiri pada lutut kiri merupakan sunnah. Ini lebih kurang dalam qaul mafhum, qaul beliau. Yang mana tuan-tuan, apakah maksudnya? Kita bincang satu persatu. Pertama, duduk tahiyat, bermakna merangkumi dua-dua tahiyat, awal dan akhir. Tangan kanan kita berada di lutut kanan. Berada di lutut kanan bermakna dia menyentuh lutut kanan. Terpulang kita nak genggam tangan ke, nak genggam lutut ke, ataupun sekadar kita katalah lutut kita tuan-tuan, kita letak atas lutut ke, dan letak macam ni ke, tidak ada masalah. Yang penting tangan dia menyentuh lutut, maka itu dianggap sebagai sunnah. Kalau letak atas perut, dia jauh, dia tak sampai makna lutut. Jadi lutut inilah yang terbaik. Terpulang nak letak atas ke, nak letak bawah ke, terpulang. Tapi dia menyentuh pada lutut, dekat dengan lutut, hampir kepada lutut. Dan kita mengangkat jari, ibu jari kita. Dalam hadis ni dia tak secara khusus disebutkan jari yang mengikuti. Maknanya jari telunjuk lah, jari yang mengikuti ibu jari, jari telunjuk. Diangkat seperti biasa dalam qaul utama kita sampai kepada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Ini yang qaul utama. Walaupun ada qaul yang lain yang mana kita boleh angkat siap-siap. Duduk tahiyat kita boleh angkat. Pun ada juga yang boleh kita amal. Tapi biasa yang utama kita sebut syahadah, kita angkat sebagai isyarat kepada Allah itu Esa. Ini yang biasa kita amal. Ini no problem tuan-tuan. Saya kira semua kita dah tahu. Cuma hanya ulang kaji sekali imbas. Manakala tangan kiri, tangan kiri disebut dalam hadis Nabi meletakkan tangan kiri di lutut kiri dan dipanjangkan. Mana panjang tuan-tuan? Jangan salah faham. Contoh kita kata apa, kita letak di lutut kiri. Betul kita kata nak panjang, kita ambil tangan kanan, kita bagi dia panjang. Tarik bagi dia panjang. Contoh lah, memang takkan panjang lah tuan-tuan. Kalau tiba-tiba panjang tu memang benda yang ajaib juga lah tu. Tapi memang secara logik tak akan panjang lah. Jadi mana panjangnya apa? Kalau kita letak hanya di atas, maka dia tak kelihatan panjang. Tapi kalau kita menggenggam lutut kita, maka dia akan memanjang ke bawah. Maknanya yang dilihat oleh sahabat, bila Nabi menggenggam lutut, maka ia kelihatan memanjang ke bawah dan dipanjangkan. Jadi ini maksud dia tuan-tuan. Sebab itu kita kena lihat kalam ulama. Kalau kita faham sendiri tuan-tuan, panjang, macam-macam boleh berlaku lah, macam-macam bersih datang tuan-tuan. Dia tarik bagi panjang, ada yang pukul guna pembaris, ada ambil dari orang letak pula, macam-macam tuan-tuan boleh berlaku. Jadi sebab itu makna sebenarnya ulama sebutkan dia menggenggam lutut kiri. Jadi inilah sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan, bagi yang tak aman tidak ada masalah. Dia bukan sampai membatalkan solat, tidaklah. Itu dah cukup berat lah. Dia tak sampai macam tu tuan-tuan, lebih kepada kesempurnaan. Jadi ada improvement bila kita amal ni, ala-ala kita amal tuan-tuan. Biarlah kita ikut yang terbaik. Ala-ala kita amal daripada kita amal cukup-cukup makan. Dah kita amal betul-betul. Yang kata apa? Ala-ala kita buat bagi apa terbaik. Jadi tuan-tuan begitulah. Jadi sebab itu yang terbaik ikut sunnah Nabi SAW. Tapi bagi yang rasa tak selesa, bagi yang mungkin tiba-tiba lutut dah hilang, tak ada masalah lah. Letaklah perlu tuan-tuan. Yang penting duduk tahiyat. Yang diri tahiyat juga duduk tahiyat tuan-tuan. Baik, jadi ini pada sunnah yang ketiga berkenaan tahiyat. Kedua-dua tahiyat ni begitulah kaedah. Begitulah kaedah. Baik, kelas selesai. Termasuk pada sunnah yang keempat berkenaan jangan mencela makanan. Nampak macam tajuk ni mudah, kena bincang tu, tuan-tuan. Sebab benda yang mudah-mudah ni kadang-kadang kita tak perasan. Benda yang remeh-remeh kita tak perasan. Kita bincang benda yang begitu hebat, tapi remeh pun tak jaga tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita kena berhati-hati. Contoh dalam soal apa? Solat. Itu dah benda remeh,
perkara pertama yang akan ditanya adalah dalam kubur nanti. Tapi benda itulah tuan-tuan yang ramai orang culas. Solat tarawih punya penuh. Solat fardu ni ciput je tuan-tuan. Mudah-mudahan kita buatlah kat rumah. Yang penting dia kena buat. Pertama tak dapat makan tuan-tuan. Cerita macam-macam. Contoh guru tahun 1 tuan-tuan, dia pernah berlaku lah sendiri. Guru tahun 1 mengajar akhlak. Tulis kat depan ain waw rota aurat. Lepas tu tuan-tuan tersilaplah dia punya dengan satu. Betul ada seorang budak tahun 1. Dia pandai tegur tuan-tuan. Ustazah itu bukan aurat ke? Betul dia nak jawab macam mana tuan-tuan? Dia kabelan lah. Ni lah yang salah nak ajar. So jangan bagi nampak tu. Dia kabelan tuan-tuan. Sebenarnya itulah kelemahan. Jadi kadang-kadang benda remeh ni lah kita terlepas pandang. Padahal bukan tak tahu tahu. Tapi biasalah tuan-tuan, sama-sama kita cuba memperbaiki diri kita mudah-mudahan. Baik, jadi tuan-tuan dalam bab sunnah yang keempat, jangan mencela makanan. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtaha akalahu wa illa tarakahu." Kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun sekali. Jika baginda suka, baginda makan, dan jika baginda tidak suka, baginda meninggalkannya. Riwayat Al-Bukhari 3563, hadis yang sahih. Baik. Tuan-tuan, sebelum kita lihatlah ada 3 kalam ulama. Kita fahamkan dulu tuan-tuan makna pada zahir. Disebut Nabi suka, Nabi makan, Nabi tak suka, Nabi tinggal. Makna tinggal ya tuan-tuan. Jangan pula pergi open house nanti. Kalau open house extend tuan-tuan kan. Bulan Zulqa'dah pun sambung lagi open house kan. Kalau kita pergi open house tuan-tuan, janganlah kata saya tak suka makanan ni, saya biar je lah. Kita tanya, sebab apa ni? Makan. Ni sunnah Nabi Mustafi aja. Saya pula kena tuan-tuan. Jangan begitulah, itu salah faham namanya. Jadi itu bukan sunnah, itu punah. Jangan salah faham tuan-tuan. Maksud meninggal ni, maksud meninggalkan ni bukan kata kita biar macam tu, tapi berikan kepada orang lain. Ini maksud sebenar. Meninggalkannya kepada orang lain, meninggalkannya kepada haiwan. Contoh makanan tu tak boleh dimakan oleh orang. Katakan jatuh, kotor, kita dah basuh pun kita tak selera nak makan, maka berikanlah kepada haiwan. Ataupun dah expired, contoh roti tuan-tuan, biasakan expired kita nak makan pun takut akan adanya mudarat kepada kita. Kita berikan kepada haiwan kerana mereka tidak ada mudarat di situ lah, ada lagi kekuatan yang berbeza dengan kita tuan-tuan. Jadi itu kaedah dia, bukan kita biar macam tu. Jadi kita berikan kepada orang lain. Baik tuan-tuan, jadi sebelum kita lihat kalam ulama, nak azan dulu ke terus sama? Terus je? Okey, baik. Kita teruskan tuan-tuan, insyaAllah. Baik, saya cuba ringkaskan lah. Mungkin dalam habis masa tu kita cuba habiskan tuan-tuan. Baik, berkenaan kalam ulama, kita akan lihat ada tiga kalam ulama dalam sunnah tadi. Jangan mencela makanan. Pertama tuan-tuan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ringkasnya Imam Nawawi sebut, sebarang ucapan yang berbentuk kritikan adalah dilarang. Termasuk perkataan kita komen, kita kritik makanan ni tak sedap, makanan ni buang dalam sampah, bukan untuk aku makan, ni untuk haiwan makan. Kita komen macam-macam tentang makanan. Maka itu sebenarnya tidaklah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Dan tu saya takkan nak tipu kot, memang tak sedap, takkan nak cakap sedap. Bukan begitu tuan-tuan. Sunnah ni macam mana? Bila katalah dia tanya pada seseorang, dia kata macam mana rasa dia, apa pendapat kita, kalau sedap kita pujilah bersungguh-sungguh. Tapi kalau katalah tak kenal, kita rasa macam tak kena tuan-tuan, kita hanya mengucapkan apa, Alhamdulillah. Kalau dia kata tambah lagi, Alhamdulillah, bawa nak balik Alhamdulillah, maka dia faham lah tu kan. Mari kita memang tak suka ataupun kita dah kenyang, tapi di situ kita dah amalkan sunnah, kita tak mencela makanan. Ini umum. Ini kalau dia minta pandangan umum, macam kita pergi open house, biasa tak berlaku lah tuan-tuan. Kalau katalah berlaku, begitulah cara dia. Bukan sakat nak jaga hati dia, tapi yang penting kita tidak mahu mencela makanan. Tapi kalau lain contoh situasi tuan-tuan, kita pergi makan, kita rasa dia kata apa, dia minta kita berikan pandangan. Untuk apa dia nak perbaiki resepi dia? Contoh dia kata lah, kamu berilah pandangan pada saya nak tahu bagaimana rasa ni, nak memperbaiki kalau ada kekurangan. Jadi kita tuan-tuan jangan terus kita terburu-buru, ni tak sedap langsung sebenarnya, aku dah lama pendam ni. Jangan macam tu. Kita kata baik-baik, bagi saya makanan ni terlebih masih.
Kita maklum. Dia ada beza tu kan, maklum dengan kita celur. Macam kita tegur orang lah. Kalau tegur di depan ramai dan dia secara bersendirian, itu berbeza sungguh tuan-tuan. Walaupun tegur tu benda yang sama, tapi cara menegur kena berhikmah. Kecuali kalau isu tu isu umum, kena tegur umum. Tapi kalau isu tu lebih kepada peribadi, maka jangan dibuka secara umum. Maka itu menjadi satu aib. Kita nak tegur pun kita anggap kita ni dah tegur, padahal kaedah tak betul tuan-tuan. Sebenarnya itu pun tak patut berlaku juga. Sebab matlamat ni tak menghalalkan cara. Jadi tuan-tuan, sama dalam bab makanan. Kita nak tegur, maknanya dia minta kita punya pandangan, kita hanya maklumkan dengan kata-kata yang begitu hikmah. Dia kata makanan ni bagi saya terlebih garam ataupun terlebih masin, tak apa. Kita hanya maklum. Kalau kita kata makan ni tak sedap, makan ni masin sungguh, saya masak pun pada tukar jabatan chef, contoh kan. Itu dah habis terlampau tuan-tuan. Dia lebih kepada emosi. Tak payah begitu. Jadi itu dah dikategorikan sebagai mencela. Tapi kalau perlu, kalau kita pergi makan secara umum tuan-tuan, dia tak minta pandangan pun secara khusus, dia hanya cakap bagaimana rasa, kita hanya kata Alhamdulillah saja, maka itu lebih baik, lebih harmoni. Itu contoh kedua tuan-tuan. Kalau dia minta pandangan, memang dia nak minta khusus. Yang ketiga, kalau kita beli makanan di restoran pun ada akad yang lain, akad muamalat kat situ. Sama tuan-tuan, kita kena amalkan sunnah, jangan cela makanan. Tapi kita ada hak sebagai pengguna, sebagai yang melakukan akad muamalat kat situ. Kita sebagai al-bai'u, sebagai al-mushtari, sebagai pembeli, kita boleh untuk menuntut hak kita. Contoh kita order lain, kita kata bagi saya mi wonsu lebih masin, kurang pedas. Yang dibagi pula lebih pedas, kurang masin. Contohlah dia terbalik tuan-tuan. Jadi kita kena bersuara, yang kata tak apalah, aku ikut sunnah lah, aku diam je. Jangan macam tu. Dia ada hak kat situ. Kita kena bersuara tuan-tuan. Kalau nak diam terpulang lah. Tapi kalau nak kata bersuara, ada cara dia. Macam mana? Jangan bersuara depan ramai orang. Jangan kata tolak mi wonsu, kita kata apa makanan tak sedap langsung pergi buang dalam sampah. Jangan begitu. Kita tegur cara berhikmah. Kerana yang apa, kita jumpa lah orang yang masak, kita jumpa dengan owner, kita tak puati, tuntut hak dengan dia. Kita cakap saya dah order tadi, saya order sekian-sekian, tapi dia sampai yang sekian-sekian yang lain. Jadi saya nak tuntut hak saya. Itu dah terlalu formal lah kan. Maknanya ikutlah ayat kita. Tapi jangan sampai kita kata makanan ni tak sedap langsung, makanan ni pergi buang dalam sampah. Itu dah kira kecelaan tuan-tuan. Jadi itu nak kata kaedah itu berbeza. Walaupun benda yang sama kita sampaikan, tapi kaedah tu kena lebih berhikmah, lebih sesuai. Jadi itu untuk kita menjaga sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, Imam Ibn Hajar kata Nabi tak pernah cela makanan mubah yang boleh dimakan, tapi tapi haram kita wajib kita mencela pada makanan yang haram dimakan. Contoh dihidangkan, kita pergilah ke rumah kawan kita non muslim, dihidangkan tuan-tuan daging khinzir contoh kan, ataupun minuman cap timah contoh kan. Maknanya haram lah tu. Jadi kita tahu ni benda yang haram ni dua-dua ni. Jangan kata tak apalah rezeki Ustaz, sekali-sekala tak apalah. Jangan macam tu. Tak boleh lah, memang dah terang haram, kita kena tak boleh makan. Kena bagi tahu ni kenapa hinam kepada saya ni. Ni muslim tak makan. Kalau berlaku. Kalau tak tahu tuan-tuan, rezeki lah tu. Tapi jangan ngada-ngada juga lah. Kalau memang tak tahu, tak perasan, terpulang dia ikut pada keadaan. Tak perlu dimaafkan lah sebab tak tahu kan. Tapi kalau buat-buat tak tahu, dia tak kira tuan-tuan. Itu jangan ngada-ngada lah. Baik. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, ni hikmah kenapa kita nak jaga sunnah. Sebab tuan-tuan, cita rasa kita ni semua orang tak sama. Ada orang dia suka makan seafood, ada orang tak suka, tak berkenan bagi dia, mungkin dia ada alergi. Ada orang dia suka makanan tu memang pedas, memang tak pedas. Dia suka masin tuan-tuan. Ada orang dia minum kopi pun garam, macam-macam style tuan-tuan. Jadi nak kata cita rasa kita ni berbeza. Jadi sebab itu nak mengharmonikan. Kalau kita kata tak semestinya kita tak suka, semua tak suka. Boleh jadi makanan tu kita tak suka, tapi kawan sebelah kita suka. Jadi kalau kita dah komen depan ramai, kita kata semua letak makanan, tak sedap jangan makan. Kawan sebelah kita ni dah rasa pun, dia dah plan dah, aku nak tambah 2 kali ni, nak bungkus 3 bungkus ni. Bagi dia sedap lah, bagi kita yang tak sedap. Jadi di situ kita dah kata wujud satu perasaan serba salah kepada kawan kita. Dan kita pun sebenarnya tidak harmoni kat situ. Sebab kita kena ingat, kita kena maklum, cita rasa kita berbeza. Selagi mana makanan itu halal dimakan, makanlah. Selagi mana makanan itu haram, jangan kita makan. Jangan kita anggap benda ni macam
it's okay, tak ada masalah tadi tuan-tuan. Sebab kita dah betul-betul amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi itulah berkenaan dalam mencela makanan. Jadi saya kira okey, yang ni yang keempat selesai. Kita masuk ke 5. Saya ringkaskan tuan-tuan. Ini hadis dia. Ini berkenaan tidur. Hadis berkenaan tidur. Saya ringkaskan tuan-tuan, tadi boleh lihat hadis dia. Ini dalam hadis Al-Bukhari 6312. Hadis yang sahih. Baik, apakah sunnah dia tuan-tuan? Kita dah biasa dengar tidur mengiring pada belah kanan. Itu sunnah. Saya kira tak ada masalah. Bahkan anak-anak kecil pun dah tahu tuan-tuan. Tak ada masalah. Ni tidur miring belah kanan ni memang sunnah. Tapi lebih khusus, di mana disebut dalam hadis, tangan berada di bawah pipi. Jadi lazimnya macam mana tuan-tuan? Tangan kanan kita ni berada di bawah pipi. Jadi tuan-tuan jangan tanya lah nak kena bahagikan tu, nak kira protractor, tak payah tuan-tuan. Jadi agak-agak sajalah. Yang penting tangan ni sentuh pada pipi, it's okay. Termasuk kalau kita rasa kurang selesa sebelah kanan, letak dua tangan pun tak ada masalah. Kau ada 3-4 tangan letak sekali tuan-tuan, tak ada masalah. Dan hatta kita letakkan tangan macam ni pun, kita letakkan pipi atas tangan, masih lagi je agak sunnah. Tapi kalau nak tidur mengiring belah kanan, letak macam ni, mungkin tak selesa. Tapi nak buat tu boleh lah, masih lagi je agak sunnah. Tapi lazimnya macam ni tuan-tuan. Sama ada macam ni, tak ada macam ni. Jadi bagi orang yang dia kata, saya ni tidur Ustaz macam-macam style, kejap macam lidah tetap, kejap macam power leader, tak apalah, itu lepas dah tidur. Tapi sebelum nak mulakan tidur tuan-tuan, paling kurang ikutlah sunnah. Lepas tu jadi punah lana, tak ada apa-apa kan. Tapi sekurang-kurang mulakan tidur ikut sunnah. Ini janganlah bagi alasan saya tidur ni macam-macam style. Itu tak buat langsung sunnah tuan-tuan. Tidur pula tidur menentang, tidur baring berlingkup. Jadi kita benda tu selalunya kita kena elakkan. Paling kurang kita buat yang mampu. Lebih baik kita buat walaupun sedikit daripada tak buat langsung. Ataupun istilah mudah faham tuan-tuan, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Itulah lebih baik. Jadi sekurang-kurang mudahkan tidur ikutlah sunnah. Mudah-mudahan dapat juga pahala tuan-tuan. Tapi kalau boleh kekal macam tu, lebih baik. Biasanya orang kata kalau kekal macam tu lain maksud tuan-tuan kan. Dia tak kisahlah. Jadi yang boleh kekal tu lebih baik lah. Sebab dia, kalau dia masih sedar, dia boleh kekal macam tu. Dia bagi semua orang ni tidur mati tu. Jadi dia memang tak sedar apa dia buat tuan-tuan, maka tak apalah. Seboleh-boleh cuba kita kekal. Baik tuan-tuan, jadi saya cukup sekadar itulah untuk malam ni. Jadi insyaAllah kita lihat balik sekadar kibasan untuk malam ni, iaitu sunnah pertama berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iaitu lepas habis azan, selawat kepada Nabi. Lepas selawat kita baca doa azan. Yang sunnah kedua dalam wudu, di mana kita menggabungkan perbuatan kumuh dan basuh hidung, dan menggunakan satu tapak tangan. Jadi kita tadah sekali, masuk dalam mulut nak berkumuh, kita basuh hidung sekali. Jadi kita buat perkara ini, kita ulang sebanyak 3 kali tuan-tuan. Sunnah ketiga dalam duduk tahiyat, awal ke akhir, kanan macam biasa kita buat, cuma dia menyentuh lutut, kemudian kiri itu kita menggenggam pada lutut kiri. Itu sunnah dia. Yang keempat, jangan mencela makanan. Ringkasnya, walaupun perkataan yang simple, kita kata tak sedap sekalipun, dianggap sebagai celaan. Jadi sebaik-baik sebut Alhamdulillah. Itu secara umum. Tapi kalau ditanya untuk berikan pandangan, sebab dia nak betulkan resepi dia, dia nak betulkan masakan dia, kita maklum. Yang kita cela, kita maklumkan. Bagi saya, sekian-sekian. Kalau kata kita beli makanan, mesti kalau nak tuntut lah. Kalau tak tuntut terpulang. Tapi nak tuntut hak kita pun sama, kena menggunakan kata-kata yang hikmah, yang baik, yang sopan tuan-tuan, yang terlalu emosi. Biasa bab makanan ni kadang-kadang orang emosi sangat tuan-tuan. Dia lah dah lapar, tahan lapar ni dah dia datang hantar lambat, hantar pula yang salah. Memang emosi semua. Tapi emosi macam mana pun tuan-tuan, kita ingat kita nak jaga sunnah, kita nak ikut apa yang Nabi amalkan, akhlak Nabi, maka kita kawal emosi kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, berkenaan tidur. Kita tahu kan tidur mengiring belah kanan ni sunnah yang biasa. Dan lebih khususnya tangan ni menyentuh pada pipi, pipi kanan tuan-tuan. Jadi ini sunnah tuan-tuan untuk malam ni. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada kuliah akan datang. Kita akan bincangkan sunnah-sunnah yang berikut ni. Tuan-tuan akan lihatlah berkenaan sunnah-sunnah berikut ni. Dan tuan-tuan, sebagai kesimpulan ataupun sebagai penutup, di mana tuan-tuan kita kata kita sayang Nabi, cintakan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda ni bukan, dia tak cukup sekadar kita hanya berselawat, tak cukup sekadar kita menyambut Maulid Rasul. Tapi tanda yang hakiki, yang sebenar-benar cinta kepada Nabi ni tuan-tuan,
kita hidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Paling kurang, kalau kita tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Buat sekadar yang mampu, seboleh-boleh. Tapi hakikat yang sebenar, tuan-tuan, kalau sampai kepada hakikat ni macam mana, satu sunnah yang kita belajar, walaupun kita tak suka pun, tuan-tuan, kita akan buat. Kita tak mampu, kita akan paksa buat. Ini level next level lah, martabat seterusnya. Di mana sebab apa? Hanya kerana cinta kepada Nabi SAW. Ini memang betul-betul kata cinta sejati, tuan-tuan. Macam mana kita cinta dengan seseorang kan? Begitulah, tuan-tuan. Nak kata apa? Dia punya perasaan. Tapi ini bagi orang yang bermartabat yang lebih tinggi, yang betul-betul dia mampu nak buat. Tapi kita sebagai orang awam, tuan-tuan, sebagai permulaan, kita buatlah mana yang kita boleh, bersungguh-sungguh. Sebagai satu usaha kita nak dapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat kelak, mudah-mudahan. Dia mudah-mudahan tuan-tuan bagi signal tu kan, suruh berhenti tu. Baik, mudah-mudahan kita dengar malam ni mungkin biasa-biasa, tuan-tuan, tapi jadikanlah sebagai luar biasa, jadikanlah sebagai amalan yang kita mampu istiqamah, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa tawfiq. Boleh sila-sila. Doa lepas kan? Doa lepas kan? Oh, kalau ikutkan dari sudut sunnahnya ni, Allah Alam, yang sama saya pun tak ada lah. Allah Mufina Sunnah mana tak ada. Kalau doa lepas wudu ke doa lepas azan? Tak. Dia kalau ada lafaz dia pun sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita akan lihat kemudian ada sunnah yang akan datang ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini kita akan bincang kemudian. Ini doa yang boleh kita amal. Juga memang ada doa dia di ketika mendengar berbunyi ataupun selepas azan. Kita boleh amal. Ini memang ada, tuan-tuan. Cuma kita bincang pada akan datang. Tapi wallahu a'lam, sekadar yang saya tahu, lafaz Allahumma fir lana dzunubana yang lepas azan tu, wallahu a'lam. Kalau tu memang tak ada. Tapi nama tak ada masalah. Tapi nak kata sunnah tu bukan. Tapi yang ni ada, tuan-tuan. Kita bincang akan datang. Memang sunnah yang kita tak perasan. Yang saya gariskan itu semua sebenarnya yang kita boleh amal selepas azan pun boleh, ketika mendengar pun boleh. Jadi kita bincang akan datang lah. Macam tuan-tuan jadi kuliah subuh pula nanti, jadi panjang kan. InsyaAllah kita tengok pada akan datang. Tapi yang lafaz tu memang wallahu a'lam, saya memang tak ada lah. Allahumma fir lana dzunubana. Itu bukan sunnah, tapi nak amal boleh. Tapi jangan kata sunnah. Jangan kata ini Nabi buat. Itu bahaya, tuan-tuan. Benda baik ni selagi mana kita amal tak bercanggah boleh. Yang masalah bila kita kata ini sunnah, itu masalah. Majoriti kita akan anggap semua benda baik sunnah. Tapi tak, tuan-tuan. Sunnah ni dia khusus kepada Nabi. Maknanya perkara itu Nabi buat, Nabi suruh, Nabi ikrar, Nabi diamkan, maka di situ baru dianggap sebagai sunnah. Kalau kita buat benda baik yang mana Nabi tak buat, maka itu hanya disebut sebagai adat. Tapi adat yang boleh kita amal. Dia ada beza di situ, tuan-tuan. Jadi sebab itu jangan kita kata mudah-mudah kita kata sunnah. Benda baik kalau tak bercampur boleh kita amal, tapi jangan sebut sebagai sunnah. Di situ kita risau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada golongan macam itu, insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna ila hajatina ilayk wa la tusinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.